Okey, kita sambung perbincangan kita dalam bab kenegaraan, iaitu berkaitan tentang sistem ekonomi itu sendiri. Nah, apa dari segi bahasa ekonomi itu apa maksud dia? Iaitu berkaitan tentang yang disebut sebagai berasal dari perkataan Yunani, iaitu bermaksud urusan yang berkaitan dengan peraturan pentadbiran rumah tangga dan sebagainya. Kemudian diperluaskan urusan berkaitan dengan negara dan juga kota. Tapi kalau dari segi Islam, maksud dari segi bahasa Arab, ya, iaitu apa? Iaitu dalam bahasa Arab merujuk kepada ekonomi, iaitu iktisad itu sendiri. Iktisad itu maksudnya di tengah-tengah. Apa maksud di tengah-tengah? Di antara sederhana atau di antara kedekut dan juga boros. Kedekut satu cerita, boros satu cerita, tetapi dia berada di tengah-tengah. Maknanya ditekankan tentang kesederhanaan di sini. Nah, kalau kita merujuk kepada sarjana Islam, kalau kita melihat pandangan M.A. Manan, ekonomi Islam ialah sains sosial yang mengkaji ekonomi suatu golongan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Ada Islamic value di situ berkaitan tentang ekonomi itu sendiri. Kemudian kita bercakap tentang pandangan Al-Arabi. Dia mengatakan bahawa sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan daripada Al-Quran dan Sunnah dan pembangunan perekonomian diasaskan kepada dasar-dasar tersebut sesuai dengan keadaan dan semasa itu sendiri. Nah, dalam hal ini, bagaimana meletakkan Islamic value di dalam urusan ekonomi maupun urusan kebajikan maupun urusan membantu orang dan sebagainya, maka diletakkan ada Islamic value ketika mana kita bercakap dalam konteks muamalah ataupun dalam konteks hubungan. Nah, makna keseluruhan makna ekonomi ini sendiri iaitu keseluruhannya menjurus kepada aspek yang sama, iaitu aspek ketuhanan adalah satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan, dan inilah dasar dalam ekonomi Islam. Maknanya ada kaitan dengan Allah di sini. Persoalan nilai adalah merupakan satu asas penting dalam ekonomi. Ini penting, sebab kita bercakap tentang nilai sesuatu barang itu sendiri. Kemudian ketiga, pemikiran dan kerasionalan sesuatu tidak dapat dipisahkan selagi ia tidak bercanggah dengan syariat. Ini juga kita akan bincangkan dalam bab ekonomi. Kenapa? Kerasionalan satu benda itu tidak akan dapat dipisahkan selagi mana benda itu tidak bercanggah dengan peraturan ilahi itu sendiri. Kemudian, kalau kita bercakap tentang sumber ekonomi Islam itu sendiri, kita bercakap bahawa sumber utama iaitu datang daripada Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sumber rujukan yang lain, iaitu termasuk ijma' qiyas. Maksudnya ini pandangan-pandangan para sahabat dan pandangan para ulama yang memberi pandangan. Kemudian ada juga yang dikatakan sumber yang lain yang digunakan pakai selagi mana dia tidak bertentangan secara dasar dari segi syarak itu sendiri. Seperti apa? Pandangan sahabat, istihsan, istislah, istishab. Ini adalah istilah-istilah usul fiqh yang ada dalam perbincangan usul fiqh yang tak perlu nak detailkan. Yang penting ada kepenggunaan sumber lain di dalam bab ekonomi ini sendiri. Okey. Kalau kita bercakap tentang sistem ekonomi, sistem ekonomi, apa yang dikatakan sebagai sistem ekonomi utama dunia sekarang ini, kita kenal dengan sistem ekonomi Islam yang kita bincangkan sekarang ini. Kemudian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini lebih cenderung kepada yang ada di Eropah Barat, yang mana mereka menekankan iaitu kebebasan individu dalam menguasai sektor ekonomi dan juga pasaran. Ini berbanding, dia akan menjadi satu perbandingan dengan sistem ekonomi yang berada di Eropah Timur yang menekankan sistem ekonomi sosialis. Maknanya campur tangan mutlak. Campur tangan mutlak oleh pihak pemerintah. Ini yang berlaku di dalam negara blok komunis. Sistem ekonomi campuran juga iaitu menggabungkan antara kapitalis dan juga sosialis. Dan sistem ekonomi Sarai ini, kalau kita melihat dalam konteks yang paling mudah, iaitu bagaimana kita bercakap, kita bercucuk tanam dalam konteks zaman dahulu, bercucuk tanam dan dapat menghidupkan diri kita sendiri. Okey, kalau kita bercakap tentang prinsip ekonomi Islam, di sini ditekankan iaitu pertama, pemilikan itu, harta itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada dalam dunia ini semuanya milik Allah.
kita punya hak saja sebenarnya. Tetapi milik mutlak adalah Allah yang punya. Kemudian dalam satu konteks yang sama, kalau kita bercakap tentang prinsip ekonomi Islam itu sendiri, kita akan bercakap tentang pemilikan individu. Dalam ada kepemilikan yang kita sebut sebagai hak tadi, maka individu punya hak terhadap harta dia sendiri. Dan kita juga kenal dengan kepemilikan awam. Selain kepemilikan individu, apa-apa sahaja benda yang kita pakai, maka ia dikatakan kepemilikan awam. Maknanya kita sama-sama menggunakan barang tersebut. Kemudian kita bercakap tentang kebebasan. Bahawa ketika mana kita bercakap tentang ekonomi, kita tidak terikat secara mutlak, seperti mana dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang mana pemerintah mengikat 100% aktiviti ekonomi tersebut. Islam menekankan kebebasan dalam ekonomi, tetapi kebebasan ekonomi itu ada had dan batasnya, dan juga keadilan dan jaminan sosial. Maknanya sosial masyarakat ada jaminannya di situ. Kalau dia berniaga, dia dapat menghasilkan keuntungan, tidak tertindas dengan sistem yang ada. Kemudian campur tangan kerajaan juga amat penting. Kenapa saya katakan campur tangan kerajaan amat penting? Kerana apa? Dapat mengawal aktiviti ekonomi. Kalaulah diberi peluang kebebasan seperti mana ekonomi kapitalis, maka setiap orang akan merasa kesempitan. Orang yang miskin bertambah miskin. Kenapa? Ditekan oleh pihak kapitalis dalam hal tersebut. Maka campur tangan kerajaan amat penting dalam menentukan dasar dan sebagainya, terutama dalam bercakap tentang ekonomi yang ada dalam sebuah negara. Okey. Yang terakhir kita nak bincangkan berkaitan tentang aplikasi perekonomian Islami. Ini yang cantik. Kalau kita bercakap tentang ekonomi kebajikan, bahawa semua dalam sistem perekonomian Islam adalah ekonomi kebajikan. Walaupun aplikasinya bersifat yang dikatakan yang aplikasi yang kita lihat sekarang ni, sistem perbankan Islam, pasaran modal Islam dan sebagainya, sistem kewangan Islam, semuanya dikatakan adalah ekonomi kebajikan. Tetapi kalau kita melihat dari segi sudut yang sempit, yang dikatakan ekonomi kebajikan lebih menekankan tentang apa? Iaitu tentang zakat. Zakat bagaimana seseorang yang punya hak dia, maka dia boleh menerima duit zakat tersebut. Sama juga dengan wakaf. Wakaf maknanya ramai orang menggunakan barang ataupun bangunan dan sebagainya. Infak dan sedekah juga dalam ekonomi kebajikan, mana seseorang itu bersedekah, memberi seseorang itu bantuan, terutamanya bantuan pendidikan dan sebagainya. Ini dalam konteks, walaupun dia bukanlah dianggap sebagai ekonomi secara kita lihat secara sekarang ini, tapi dia juga disebut sebagai ekonomi kebajikan. Adapun yang dikatakan praktis ataupun aplikasi dalam perekonomian Islam yang sekarang ini, sama ada dalam sistem kewangan Islam, sama ada dalam bentuk sistem perbankan dan juga pasaran modal Islam. Nah, ini kita lihat dekat sini, iaitu seperti apa? Mudarabah, musyarakah, murabahah, baik bisaman ajil, qardul hasan, salam ataupun tempahan, ar-rahnu, yang ini takaful, ar-rahnu juga, ar-rahnu sama yang atas tadi, baik alinah, syukuk, bond, saham, equity dan sebagainya. Ini dikatakan salah satu praktis aplikasi yang wujud di zaman sekarang ini. Kalau kita melihat kebanyakannya perbankan kita, kalau perbankan yang di Malaysia ini, kebanyakan yang menggunakan sistem perbankan Islam, juga dikatakan sebagai pasaran modal Islam itu sendiri. Ini cantik. Kadang-kadang bahkan negara luar, negara barat sudah cemburu dengan sistem perekonomian Islam kita, kerana sistem perekonomian Islam kita di Malaysia ini stabil. Sebab itulah pernah dahulu waktu Indonesia belum mengenali perbankan Islam, mereka terpaksa menggunakan tenaga pakar daripada Malaysia ini, iaitu daripada Bank Islam. Mereka meminjam pegawai-pegawai daripada Bank Islam untuk melaksanakan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan di negara barat seperti Australia pun menggunakan kita punya tenaga kepakaran. Kenapa? Mereka melihat bahawa Malaysia berjaya dalam melaksanakan perbankan ataupun sistem kewangan Islam ini sendiri. Okey, saya rasa cukup itu saja pertemuan kita berkaitan tentang bab ekonomi ini. Nanti insyaAllah kita akan bincang lagi berkaitan tentang topik-topik yang lain pada minggu hadapan. Jumpa lagi
Bye-bye. Terima kasih.